السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع دولة الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين، حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dipanjang lagi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukan kita dalam rahmat Allah, dalam ketaatan, yakni dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula harta itu ada kalanya dipuji oleh syarak dan ada kalanya dicela oleh syarak. Bermula harta yang dipuji oleh syarak itu iaitu harta yang dibuat sedekah dan harta yang dibuat berkah naik haji dan sekalian yang dibelanjakan pada jalan akhirat. Bermula harta yang dicela oleh syarak itu harta yang dibelanjakan kepada maksiat dan harta yang dibelanjakan pada yang disukai oleh hawa nafsu yang tiada membawa kepada akhirat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kita masih lagi dalam bab membicarakan hubbul bukhl, iaitu membicarakan bakhil dan hubbul mal, tu kasih kepada harta. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula harta itu ada kalanya dipuji oleh syarak. Harta-harta ni bukan sebut hubbul mal, kasih kepada harta itu tidak boleh. Ada tempatnya boleh. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali, harta yang dipuji oleh syarak itu iaitu harta yang disedekahkan, harta yang dibuat bekal naik haji ke Baitullah dan jalan sekalian jalan yang buat belanja kepada akhirat. Itu harta yang dipuji. Sebab itulah bukan kata harta bila hubbul mal, syarak duk cela-cela, tak boleh kasih pada harta ni, tak boleh. Maksud tak boleh kasih pada harta itu harta tak betul. Tu. Adapun harta, dia ada harta, dia membuat suatu kebaikan, sedekah, buat jalan untuk akhirat, untuk jalan diri sendiri, kemudahan dia. Ini semua adalah dipuji. Maka kasih kepada harta itu tak jadi masalah. Ini tujuan untuk akhirat, tak apa. Kalau kasih kepada harta dan tetapi meninggal urusan akhirat, ataupun tidak buat perkara yang disukai oleh Allah ataupun perkara yang disunatkan, maka harta itu dicela. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula harta yang dicela oleh syarak itu ialah harta yang dibelanjakan, dibelanjakan kepada maksiat. Bermula harta yang dicela, kalau dalam bahasa Arab
bermula tu mubtada lah, kata permulaan mubtada. Maka kita nak khabar dia dekat harta tu. Maknanya iaitu ialah harta. Nak letak ialah pun boleh. Sebab mula-mula harta itu orang kenal belaka. Harta itu, harta al-mal, itu tu nakirah. Dalam bahasa Arab an-nakirah tu tadullu ala al-umumi. Isim nakirah ni dia menunjuk ke atas perkara yang umum. Maknanya harta semua orang kenal. Semua orang tahu harta ni macam mana. Cuma sebab tu dia sebut bermula harta itu dicela oleh syarak itu ialah harta. Nak tahu rasa nak letak, nak menarik lagi lah. Maknanya terjemah mengikut tata bahasa Arab. Ialah harta yang dibelanjakan kepada berbuat maksiat. Jadi harta yang dicela oleh syarak ni, Allah benci perbuatan harta ni, ataupun harta yang ada pada dia tu Allah tidak redha, Allah benci, Rasul pun benci, ialah harta yang dibelanjakan kepada maksiat. Ni tak boleh. Harta Allah beri doman, Allah beri pinjaman kepada dia. Tiba-tiba harta tu dibuat jalan untuk maksiat dia. Lepas tu dia kata alhamdulillah. Maka tak boleh. Diri alhamdulillah pun haba'an manthura. Setengah kata ulama Syekh Abdul Salam, dia dapat harta sumber yang haram, ataupun dia ada harta, dia belanja jalan yang dibenci oleh Allah, maksiat pada Allah. Dia kata alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat belanjakan suatu projek ni tu. Alhamdulillah. Setengah ulama kata alhamdulillah. Alhamdulillah itu haba'an manthura, sia-sia perbuatan itu. Sebab apa? Sebab berpunca harta itu diambil sumber yang haram, ataupun harta itu dibelanjakan kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya Allah benci. Allah beri pinjaman. Allah bagi banyak ni. Allah bagi banyak tu sebab istidrak, tipu daya. Allah nak menjahatkan dia. Tapi hakikatnya Allah iaitu mengambil dia tu sedikit-sedikit. Allah dah ambil sekaligus. Mana? Salah satunya Allah tarik kepada dia keseluruhan ibadah. Malah buat ibadah ataupun buat ibadah rasa tak ada kemanisan. Jadi Allah ambil sikit-sikit. Itu istidrak. Sebab dia guna harta itu buat jalan yang tidak iaitu jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang dibelanjakan kepada yang disukai oleh nafsu yang tiada membawa pada akhirat. Maka guna harta itu yang mana yang disukai oleh nafsu. Ada nafsu yang diredai, ada nafsu yang tidak diredai. Nafsu yang diredai ialah nafsu yang berbetulan dengan syariat Allah, perintah Allah. Mana? Nafsu nak makan. Nafsu nak makan, maka itu nafsu. Maka kita gunakan harta yang ada ni, maka guna untuk nafsu yang baik, nak makan untuk mentaati Allah, maka tak apa. Ada pun menggunakan nafsu, iaitu ikut nafsu yang tiada membawa pada akhirat. Yang ni sia-sia, perkara sia-sia. Ada harta dia tapi buat pekerjaan sia-sia, maka tak boleh. Ada harta banyak tapi dia guna harta dia tu itu jalan kepada yang tidak membawa kepada akhirat. Sebab itulah sesuatu harta itu ambillah dia sebagai untuk akhirat, maka akan jadi pahala. Urusan akhirat akan jadi pahala. Ini hebatnya agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah memberi amaran yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Iaitu wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu. Wa antum ta'lamun. Walhal, waw dalam bahasa Arab di situ menunjukkan wal dengan makna walhal, ataupun sedangkan kamu mengetahuinya. Kamu tahu bahawasanya apa amanah yang Allah beri, khususnya berkaitan dengan harta ataupun jawatan dan sebagainya. Lalu Allah sebut di bawah itu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun azim, iaitu Allah menyatakan, ketahui olehmu bahawasanya harta kamu dan anak kamu itu fitnah, adalah cubaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan wallahu indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah itulah pahala yang sangat besar. Allah hidang di belakang tu wallah innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah itu pahala besar. Maknanya kata ulama mufassirin, Allah nak menyuruh harta, anak, pinak dan sebagainya itu gunalah jalan kepada mendapat pahala di sisi Allah, kerana di sisi Allah jugalah pahala yang sangat besar. Dan erti kata di sisi Allah lah benda yang dunia itu, harta, anak, pinak itu boleh membawa kepada jalan akhirat untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran. Sebab itulah menggunakan harta yang tidak iaitu membawa kepada akhirat, maka itu dicela. Ada pun hak mubah tu tak apa, hak mubah, hak suka-suka, mubah tak apa, mubah maknanya perkara mubah, maksudnya dia hak panggil, dia guna harta tu jalan hak yang tak berdosa, jalan pun tak mahu, tetapi untuk sukaria. Tetapi kata ulama, walaupun hak mubah itu terik ia kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita kata dia ada harta, dia melacung, dia melacung sikit sebanyak, lama dah dia tak melacung, dia pergi melacung misalnya kata, maka melacung itu dia melihat suatu kebesaran Allah, kebesaran Allah, hebat Allah, gini-gini, maka dia menarik kepada akhirat. Maknanya dalam perkara mubah itu boleh membuat pahala, boleh membuat jalan akhirat. Itu orang mukmin. Orang mukmin ni ju'lil ibadah. Orang mukmin ni kalau mubah pun dia celah macam untuk buat ibadah, untuk dapat pahala. Tu ju'. Batul Nabi SAW kata, tanda itu, kata Abdullah bin Abbas, tanda orang yang berakal ini ialah ju'lil ibadah atau ju'lil ilmi din, iaitu tanda orang berakal ni dia sentiasa dahaga kefahaman ilmu agama dan ibadah tu. Itu sebab apa? Perkara mubah diterik pada akhirat. Nah Abdullah bin Abbas sebut ju' ni maknanya lapar, jin waw ain, tu lapar. Dia boleh perkataan seperti mana alim Wahsat Syadil Ashqa Awliya dan banyak lagi perjalanan kisah-kisah sahabat dahulu. Mereka basuh-basuh barang ni lawan jam. Misalnya kita orang basuh berah, dia basuh berah lawan jam kan, sunat kata ulama, dah buat pun tak apa. Basuh berah tu, kosek berah tu lawan jam. Lalu baca Alhamdulillahilladzi at'amana min ju'. Tu Alhamdulillahilladzi at'amana min ju'. Alhamdulillahilladzi at'amana min ju'. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami ni daripada kelaparan. Daripada kami lapar tadi. Ataupun ia suka Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Waktu lepas makan. Ni waktu basuh berah. Kalau kucai lah pula ulama al-Ashqa Awliya disebut ayat kucai, disebut dalam kitab tu Hilyatul Awliya, apa, laisa laha min dunillahi kashifah. Lawan jam juga. Itu ulama ajar belaka. Mana Islam tu tertib. Kucai laisa laha min dunillahi kashifah. Ada nasyid-nasyid tu. Tu. Lawan basuh berah, Alhamdulillahilladzi at'amana min ju'. Jadi ju' di situ Abdullah bin Abbas menggunakan kepada orang yang berakal. Sebab lapar. Bagaimana orang lapar tentang makanan? Dia sungguh cari makanan ni. Tu. Maka begitulah tanda orang berakal ni, dia sentiasa dahaga kepada kefahaman ilmu agama dan dia lapar kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara mubah itu dia akan membawa kepada akhirat. Dia buat suka-suka pun, dia belanja harta yang dia suka-suka, tapi dia niat ibadah. Maksudnya
dia sentiasa bersyukur pada Allah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu harta. Itu harta begitu dipuji. Jadi dua bentuk harta, yang dipuji dan dicela. Qala musannif rahimahullahu taala. Habis kita berkaitan dengan bab bakhil dan bab hubbul mal, kasih pada harta. Al-faslu sadisu fi hubbil jahi. Iaitu bermula fasal yang ke-6 ini pada menyatakan hubbul jah, iaitu kasih kepada kemegahan. Jahi yakni kemegahan, nak suhu, nak masyhur. Adapun hubbul jah yakni kasih akan kemegahan, maka iaitu dicela oleh syarak firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat yang ke-83. Surah Al-Qasas ayat yang ke-83, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran, bermula negeri akhirat itu aku jadikan akan negeri akhirat itu bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu ketinggian, kemegahan di dalam bumi, dan tiada berkehendak ia membinasakan akan orang yang di dalam bumi, dan syurga itu bagi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengah daripada penyakit batin ini ialah hubbul jah, kasih kemegahan, nak suhu, nak panggil nak suhu. Ni suatu penyakit. Dia penyakit jah ini dia kemuncak daripada kasih harta. Maknanya setelah orang tu dia apa benda kekayaan dia ada. Oleh Imam Ghazali sebut dalam kitab lain, banyak kekayaan dia dapat. Dia kekayaan itu, kekayaan ini, tapi dia masih tak sedap dengan kekayaan. Harta dia banyak dah, tapi tidak sedap kalau tidak suhu. Itu tidak suhu. Jadi suhu ni mengatasi hubbul mal. Kasih harta itu penyakit yang tu dah. Dan semua penyakit itu bahaya. Itu orang nak belaka hubbul mal ni. Tetapi tak cukup hubbul mal, kata Imam Ghazali. Walaupun dia sudah ada kekayaan begini, tak sedap, dia nak suruh. Tak sedap, dia nak suruh orang kata dia hebat, dia ni gini tu. Hubbul mal, tak kira. Fil ilm, bil mal, apa lagi, wan nasabi. Sebut Imam Nawawi rahimallahu taala, kasih kemegahan ni pada ilmu. Seorang kata dia alim, dia bijak, dia hebat. Na'udzubillah. Nak seorang kata fil mal, pada harta. Nak suruh kata banyak harta dia ni gini. Dia kasih begitu. Nak suruh fil nasabi, keturunan. Nasab ni keturunan. Nak suruh orang kata dia ni bagus keturunan dia begini, ni cucu dia, anak dia begini, bijak macam-macam. Dia nak kasih begitu. Maka itu semua dicela. Kerana ia membawa kepada kecelakaan. Sebab itulah Allah menyatakan hubbul malin dalam Al-Quran surah Al-Qasas, iaitu bermula dari akhirat itu aku jadikan akan dia orang yang tiada berkehendak kepada ketinggian dan kemegahan di akan bumi ini. Aku jadi negeri akhirat ni, kata Allah, bagi orang yang bukan berkehendak. Dia tak ambuh ketinggian, kemegahan, tak ambuh suhu dan sebagainya. Kalau dia disuhukan, dimasyhurkan, itulah cerita. Disebab harta dia, ada disebut bawah tu. Kalau dia soho sebab ilmu dia, ataupun orang dekat dia, itu dah apa? Ini nak ketinggian. Maka ia membawa kepada kerosakan. Tak ada jawatan, habis. Kebenaran pun tak nampak. Disebabkan tak ada jawatan, ataupun dia ni orang lucu, tu nak marah dah. Dan sebagainya. Kebenaran itu dilihat sebagai kebatilan itu dilihat sebagai kebenaran, dan kebenaran itu dilihat sebagai kebatilan. Itu kebatilan. Jelas dah orang kata al-haq bayyin wal batil bayyin. Kebenaran itu jelas dan kebatilan itu pun jelas dah.
tapi tak nampak macam, tak nampak kebenaran. Dia nampak kebatilan tu lah. Jelas. Jelas orang nampak bahasanya ini salah, ni tak betul, betul tak jalan tak betul ni. Tapi bagi dia nampak jalan betul semua. Nampak comel. Sebab apa? Sebab dia kasih kepada kemasyhuran. Tak boleh tak suruh. Nak suruh, cari jalan lagi. Kalau dia sudah masyhur, tapi tiba dia dihentikan kemasyhuran dia tu, ataupun dihentikan jawatan dia tu, cari celah mana nak masyhur ni. Itulah ada kalau orang angkat, itulah cerita. Kalau orang angkat dia tu sebagai soho, orang angkat dia sebab dia pengalaman dia tu orang angkat masyhur tu, tak apa. Ni cari jalan. Sehingga paling bahayanya ialah membenarkan kebatilan, dan iaitu membatalkan akan kebenaran itu. Kebenaran itu jelas. Kebenaran itu suatu kebaikan, tetapi dilihat sebagai keburukan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kebenaran itu adalah suatu kebaikan. Sebab itulah tiap-tiap perkara baik adalah perkara benar itu adalah suatu kebaikan. Sebab itu perkara baik itu sentiasa diganda. Yang kita telah baca hadis dah sebelum ini, yang mana Nabi SAW menyatakan, innal aslama al-abdu, apabila telah masuk Islam atau telah Islam seseorang itu, fahasuna Islamu, maka dia memperbaiki Islam dia. Untuk mencari kebenaran suatu kebaikan lah. Kana yukaffirullahu anhu sayyi'at, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kana zafarha, diganda lagi. Wa kana ba'da al-qisas hal hasanatul bi'ashri amsalha ila 7 dhi'fin. Daripada 10 kebaikan dibalas ni 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Tengok kebenaran itu, suatu kebaikan. Sebab itulah kebenaran itu suatu kebaikan. Maka orang yang terlalu cinta kepada hubbul jah, kasih kepada masyhur ni, ada 6. Tu na'udzubillah min zalik. Ini penyakit yang sangat bahaya. Dan tiada berkehendak ia membinasakan akan orang yang dalam bumi. Tu aku jadi akhirat, kata Allah, ialah bukan untuk orang yang nak soho, ataupun orang untuk bermegah atas dunia ni. Aku tak jadi akhirat untuk tu. Aku jadi akhirat ni ialah orang yang sentiasa tawaduk. Kalau orang akad dia tu lain cerita. Tu. Dan tiada berkehendak yang membinasakan orang. Jadi bila dia duduk atas muka bumi, tak binasakan orang, tak khianat orang. Tu. Kadang ni rela khianat orang disebabkan jawatan dan sebagainya. Ni na'udzubillah min zalik. Sebab hubbul mal, hubbul jah, kasih kepada masyhuran ni. Dan wal 'aqibatu lil muttaqin, dan syurga itu bagi orang yang takut pada Allah. Jadi syurga itu aku jadikan bagi orang yang takut pada Allah, sentiasa takut dekat pada Allah. Tu di antaranya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wal jahi yumbitanil nifaq fil qalbi kama yumbitun ma'ul baqla. Hadis artinya rawahul Dailami. Hadis ni keluarkan Imam Dailami. Hada hadithul dha'f. Ini hadis yang dhaif. Hadis ni dia dhaif sikit. Dhaif, tapi fadalul a'mal, boleh beramal. Tadi pun hadis yang sebelum ni yang di belakang tu yang bab hubbul mal, hubbul mal wa syarafi yumbitan nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Tu kata Al-Hafiz Al-Iraqi, lam ukhrijul hadis, aku tak jumpa lafaz hadis tu. Jadi maknanya maknanya kata tahqiq hadis, aku tak jumpa hadis. Adapun hadis ni hadis dhaif, tapi fadailul amal, boleh beramal. Kerana ulama-ulama beramal hadis ni. Mana? Iaitu hubbul mal, bermula kasih akan harta itu dan kemegahan itu, menumbuh ia, menambah keduanya itu akan munafik. Dia menambah keduanya munafik dalam hati, seperti mana menambah air pada sayur-sayuran. Jadi kasih kepada harta dan kemegahan nafsu ni, dia menambah sifat-sifat yang fasik, sifat-sifat yang tidak baik. Kerana dia lari daripada zikrullah, daripada ingat pada Allah.
Dia menyebabkan dia ni lupa kepada perkara yang baik, perkara yang benar. Dia akan tumbuh sifat-sifat tidak baik. Sebab itulah berpada-pada kasih pada masyhur, kasih kepada harta ni begitu juga masyhur biasa. Jangan ada pun orang masyhurkan, itulah cerita. Itu ada pun Allah masyhur, maka dia tidak akan jatuh-jatuh. Itu di antaranya. Ada pun nak masyhur sendiri, lama-lama dia akan jatuh juga. Tu. Ada pun dia tak ada masyhur, tapi orang masyhurkan dia, maka Allah Ta'ala kekalkan kemasyhuran dia sehingga dah disebutkan hadis yang lain sampai di akhirat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-jaha huwa al-intisharu as-siti wa huwa madhmumun illa liman syahhara Allah Ta'ala linashri dinih wa dunyahu. Kata Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu bahawa sejah iaitu masyhur, sebutnya pada orang yang banyak, dan iaitu dicela oleh syarak, melainkan bagi seorang yang dimasyhurkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan masyhur akan agamanya dan dunianya. Kata Imam Ghazali, nak kata hubul jah, kasih masyhur ni macam mana? Ketahui olehmu bahawasanya jah itu, kasih kepada kemasyhuran itu, iaitu sebutnya pada orang yang banyak. Nak seorang sebut dia ni suhu, nak seorang angkat dia, nak seorang budak akak dia marah. Tu. Sebab itulah Imam Ghazali menyatakan bahawasanya jangan kamu beria-ia nak masyhur di kalangan manusia. Di saat kamu dihina oleh orang, maka kamu tidak akan melihat kebenaran. Jadi orang suruh semua sebab dia memang dia nak suruh. Dia nak suruh, tapi ada orang belakang dia sikit, dia nak nampak lalu kebenaran. Tak nak lihat kebenaran. Itu bahaya. Sebab dia, kata Imam Ghazali kata, iaitu dia nak masyhur. Ada pun kalau dia tak mau masyhur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dia. Dan dia tak mau masyhur, tiba-tiba dia dimasyhurkan, tiba-tiba ada orang mencela dia, Allah akan menjagakan kebenaran itu. Kebenaran tu dia jaga, dapat jaga. Tapi kata Imam Ghazali, dia ni orang suruh-suruh, tiba-tiba orang pelekeh dia, maka kebenaran dia tidak akan nampak. Dia akan nampak kebatilan. Kebatilan itu sebagai kebenaran. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Jadi Imam Ghazali menyatakan iaitu dicela. Nak masyhur, nak suruh orang sebut hebat, dia ni hebat ni, hebat gini macam-macam lah masyhur ni, maka dicela oleh syarak, melainkan bagi seorang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah. Orang yang dimasyhur oleh Allah lain. Allah masyhur dia sebab apa? Imam Ghazali sebut agamanya, sebab ilmu dia ke, para ulama-ulama hebat, sampai dia mati orang sebut lagi ilmu dia. Itu Allah Ta'ala masyhur, dia tak akan jatuh. Ada pun sebab begitu juga sebab dunia dia. Dengan dunia dia tu, kekayaan dia itu, dia duduk atas jalan yang benar, jadi dia jadi suhu, maka Allah angkat dia, maka dia tidak akan jatuh-jatuh. Dunia pun dia jadi orang mulia, di akhirat pun dia jadi mulia. Ini hebat. Tu. Ada pun kalau nak masyhur tentang agama, kalau dia ilmu banyak, dia nak suhu. Tak boleh. Aku ni ilmu banyak, aku nak suhu. Maka menyakit begitu. Maka dia naik sekejap je, lama-lama jadi tawa, jadi jatuh. Begitu juga dunia. Dunia begitu juga, kata Imam Ghazali dalam perbahasan yang lain. Dia nak seorang kata dia ni hebat tu, orang pun puji dia, lama-lama tak ada. Jatuh. Dunia jadi hina, akhirat pun jadi hina. Na'udzubillah min zalik. Ada pun orang yang sentiasa dimasyhur oleh Allah, tu sebab Allah sudah janji, man tawadha'a, barang siapa yang tawadha' rafa'allah, Allah Ta'ala pasti akan angkat darjat dia. Kira-kira dia duduk atas agama, lebih lagi duduk atas agama, ataupun dia duduk atas urusan dunia dia pun gitu juga. Dia hebat, dia kekayaan banyak, tapi orangnya tawadha', rendah diri, maka Allah akan angkat. Mana angkat? Salah satunya orang sebut-sebut dia, orang kata dia ni
kaya tapi tak berlagak, tak sombong. Tu Allah Taala angkatlah tu. Tu dia ni banyak ilmu ni ataupun keturunan baik ni, tapi tak ada pun cakap ala-ala sombong ke tu. Allah Taala sudah angkat melalui bilisani dan lisahi bani Adam, kata Sayyidina Ali. Allah Taala angkat melalui lidah-lidah anak Adam. Itu salah satunya. Dia berpadukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu dengar bila seorang lelaki tu mari jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kalulah wayahmilun nas, seorang tu buat amal kebaikan, tiba-tiba dipuji oleh manusia puji dia, bagus, baik dia ni, dia buat kebaikan. Tak kira sama ada agama dunia dia buat kebaikan, dia orang baiklah. Bila begitu Rasulullah kata, tilkal ajilul bushra lil mu'minin, itulah berita gembira bagi orang-orang disegerakan di atas dunia ni, bagi orang mukmin ni. Allah Taala masyhur di atas dunia lagi, sebab iaitu dia tidak ada niat untuk begitu nak masyhur, tapi orang sebut-sebut atas lidah manusia, atas lidah anak Adam ni, maka hak ni tak apa. Tu di antaranya. Qala musannifu rahimahullah taala, dan kata Sayyidina Ali kallamallahu wajha, tadhallu wala tashhur wala tarfa yaqsaka litudhakkira bi'ilmi wa ghairi wa kuntum wa sumtu taslam tasul abrar wa taghisul fujjar. Jadi kata Sayyidina Ali kallamallahu wajha, tadhallu wala tashhur. Kita nak baca dua wajah pun boleh juga. Tadhalla, tapi bila kalau baca tadhalla, maka belakangnya pun baca wala tashhar wala tarfa. Tu. Tapi kalau kita nak baca tadhallu dengan dhammah pun tak apa juga. Tadhallu wala tashhur boleh belaka. Maknanya sifat kena ikut hak depan dia tu, sifat tu di antaranya. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu kata Sayyidina Ali kallamallahu wajhan, hinakan dirimu dan jangan engkau masyhurkan dan jangan engkau angkat akan dirimu supaya disebut oleh orang seseorang mempunyai ilmu dan lainnya, dan sunyi olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu, dan diam engkau nescaya sejahtera engkau daripada kejahatan, lagi menyukai akan segala orang soleh-soleh dan iaitu menyekat hati orang fasik. Kata Imam Sayyidina Ali kallamallahu wajhah, hinakan akan dirimu. Biar inilah kata sifat tawaduk. Tawaduk mengikut Imam As-Samasi rahimahullah taala, keluar daripada rumah kamu menghina diri kamu. Hina yakni tengok pada diri kita banyak kekurangan ibadah begini, walaupun kita banyak ibadah misalnya kata, tapi tengok kurang dan memandang mulia kepada orang lain, itu hina. Maksud hina itu di antara hina pada diri kita ni, berasa, iaitu hina pada hati, bukan hina pada zahir. Maksud zahir ni haram, tak boleh. Kalau kita hina di hadapan manusia, menjatuh martabat, haram perbuatan itu. Hina di hadapan Allah adalah wajib. Hina di hadapan Allah adalah wajib. Hina di hadapan manusia sehingga menjatuh martabat kita atau maruah seorang Islam itu haram. Tak boleh hina di hadapan manusia. Cuma perasaan hati kita. Itu maksud hina diri itu, perasaan diri kita ni berasa hina, aku kurang ibadah, aku ni banyak dosa, aku ni kurang. Pandang mulia pada orang. Itu. Dan jangan engkau masyhurkan, jangan duk nak suruh lah. Tu. Jangan cuba nak suruh. Kadang-kadang kerana nak masyhur, sanggup kawang makan kawang kadang-kadang. Tu kerana nak jawatan kadang-kadang sanggup kawang makan kawang ni, kerana nak masyhur. Nauzubillah min zalik. Dan jangan engkau, kalau orang masyhur, orang masyhur tu lain. Itu lain cerita. Tapi kita sebut dah tadi, seperti mana Imam Sayyidina Ali sebut, orang yang tawaduk pasti Allah Ta'ala akan angkat, Allah masyhurkan dia. Itu di antaranya. Dan jangan engkau angkat dirimu, so angkatlah diri, so angkat diri waktu tunjuk hebat dan sebagainya, bilisani. Banyakkan kata Sinali dengan lidah lah, dia angkat dia tu, saya begini, dia cakap ada kemegahan, jadi orang boleh kenal dah sifat dia tu. Jadi jangan angkat diri supaya disebut oleh orang, jangan sebut,
Jangan duk nak suruh supaya manusia ni mulia kita. Manusia mulia itu tanpa kita meminta kemuliaan, maka itu adalah mulia. Kemuliaan itu daripada Allah. Allah hakikatnya Allah yang mulia. Tapi kalau nak mulia, tiba-tiba orang mulia, itu bukan. Itu daripada kemuliaan daripada hawa nafsu yang kamu sukai, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Supaya disebut orang dengan sebab ilmu. Semua kata banyak ilmu dia, hebat dia ni, ilmu ni, na'udzubillah, tak boleh. Dan lainnya, tak kira lah. Dan sunyi olehmu akan dirimu. Kalau boleh sunyi, maksud sunyi, jangan duduk zahir pada diri kita ni, kehebatan pada diri kita begini-begini, jangan. Dan jangan, maksudnya tu. Dan pengetahuanmu, jangan. Tentang kita ni ahli ilmu ataupun ahli bidang sesuatu bidang tu, lambat orang cakap sikit, kita kawal, tak betul, begini, tak boleh. Walaupun orang cakap, walaupun kita tahu bidang tu, tapi orang cakap, sembang saja. Kita pun tunjuk lalu kepandaian, kehebatan dia dalam bidang ilmu. Okeylah, ilmu agama ke, tak lah, kitab tu tak betul, gini, ataupun dia pandai bidang lain, gitu juga. Gini. Kalau orang tanya tu lain cerita. Nampak orang dah nak pergi dah, baru kita celah beritahu gini. Itu lain cerita. Dan diam, iaitu diammu dan diam engkau, nescaya, maknanya banyak diam, jangan duduk suruh. Sejahtera kamu daripada kejahatan. Jadi selamatlah. Orang nak sakit hati, orang nak tengok dia ni suka nak suruh dan sebagainya. Diam maksudnya sentiasa sifat tawadhu. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan angkat. Doa angkat di dunia, pasti Allah Taala akan angkat ke dia negeri akhirat, ataupun dua-dua sekali. Dunia Allah Taala angkat, akhirat Allah Taala angkat. Dan lagi menyukai akan segala orang soleh. Orang soleh pun tengok jadi suka. Ini hebat. Orang jadi tak sakit hati. Dan menyekatkan hati orang fasik. Orang fasik nak menyakit hati dia tu, tak boleh lah. Tu menyekat. Jadi orang fasik hanya nak deki, nak nini, tak boleh lah. Sebab dia jaga sifat-sifat tersebut yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Al-faslu sabi'un fil hubbid dunya. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini jadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. اللهم صل على اسم محمد وعلى اسم محمد. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وادمنا بالعافيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على اسم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.